Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada adik pelajar kelas 45 pada pagi ini. Apa kabar semua? Dan cikgu juga tidak lupa ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 yang kita sambut pada tahun ini dalam keadaan masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Jadi cikgu harap dengan sambutan yang biasa-biasa ini dapat menguatkan lagi hati adik pelajar semua untuk terus mencintai negara kita yang ada pada masa kini. Baiklah adik pelajar, pada pagi ini kita akan belajar lagi satu topik yang baru, masih lagi di dalam bab yang sama, iaitu pertumbuhan penduduk. Jadi sebelum minggu lepas, kita telah pelajari mengenai apakah yang boleh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu tempat atau kawasan. Jadi hari ini kita akan belajar topik yang baru. Tapi sebelum itu, cikgu tunjukkan satu gambar kepada adik pelajar untuk adik pelajar teka apakah gambar ini dan meminta adik pelajar untuk menekaknya mengenai topik yang akan kita pelajari pada pagi ini. Jadi, berdasarkan gambar yang ditunjukkan, apa yang adik pelajar rasa topik yang akan kita pelajari pada pagi ini? Ya, betul. Topik yang kita akan pelajari pada pagi ini ialah topik piramid penduduk. Betul tu, piramid penduduk. Jadi topik yang kita akan pelajari pada pagi ini adalah mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Jadi untuk penilaian hasil pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu harap pelajar dapat menyatakan 2 daripada 4 struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk yang kita akan pelajari sekejap saja lagi pada pagi ini. Jadi di sini adik pelajar dapat lihat piramid yang pertama, iaitu adalah dinamakan sebagai piramid progresif. Apa itu piramid progresif? Apa yang adik pelajar nampak sini, piramid ini mempunyai beberapa ciri. Ciri-ciri ini yang adik pelajar sebenarnya kena ingat. Ciri yang pertama iaitu dari segi struktur umur, jangka hayat, nisbah jantina dan tafsiran piramid tersebut. Kalau kita lihat dari segi piramid progresif ini, kumpulan umur antara 0 hingga 19 tahun adalah golongan yang majority. Mari kita tengok 0 hingga 19 tahun, betul, adalah golongan majority. Maksudnya golongan yang paling ramai. Dari segi jangka hayat, penduduk adalah mempunyai jangka hayat yang rendah dan jumlah golongan tua adalah sedikit. Golongan tua kita tengok, golongan tua dia betul sedikit. Coba tengok di sini, kalau golongan tua umur 80 hingga 84 tu sikit saja, tidak banyak, hanya dalam 0.9% saja. Jadi dari segi kadar kematian tua maksudnya adalah tinggi. Maksudnya bila jangka hayat itu adalah rendah, maka kadar kematian golongan tua itu adalah tinggi. Dari segi nisbah jantina, golongan muda dan golongan dewasa nisbahnya hampir seimbang. Muda dan dewasa, betul, hampir seimbang. Dan peringkat golongan umur tua, perempuan adalah mengatasi lelaki. Ya, betul. Kalau tengok dari segi dua perbezaan ini, apa yang dipelajari nampak dari segi piramid progresif ini, golongan tua perempuan adalah lebih ramai dan golongan tua lelaki adalah sedikit. Dan contoh piramid penduduk ini adalah seperti di Filipina pada tahun 2016. Jadi apa yang adik pelajar kena faham, graf ini berbentuk kon. Ingat kon ini menggambarkan bilangan penduduk muda yang ramai disebabkan oleh kadar kelahiran yang tinggi. Betul, kadar kelahiran adalah tinggi dari segi piramid ini. 5,6% bagi perempuan dan
6% bagi golongan lelaki. Dan negara ini, piramid ini dia biasanya berlaku di negara-negara yang sedang membangun seperti Filipina dan Thailand. Kita juga adalah salah satu negara yang membangun dan tergolong dalam ciri-ciri piramid progresif ini. Tapak yang lebar menggambarkan golongan umur muda paling ramai. Coba tengok tapak dia lebar kan, dan diikuti oleh golongan dewasa yang lebar. Jadi puncak yang tajam pula menggambarkan golongan tua paling sedikit disebabkan oleh kadar kematian yang tinggi dan jangka hayat yang rendah. Dia puncak tu maksudnya ni puncak. Dia makin sedikit kan. Maksudnya golongan tua adalah sedikit. Tapi kalau turun pergi bawah, golongan muda adalah banyak dan dewasa adalah banyak. Tetapi bila dia semakin meruncing pergi atas, maksudnya golongan tua itu adalah sedikit. Jadi adik-adik pelajar kena ingat di dalam piramid progresif ini. Apa yang adik pelajar kena ingat iaitu dari segi struktur umur, jangka hayatnya dan juga nisbah jantina dia. Dan dari segi apakah tafsiran berdasarkan 3 ciri-ciri yang cikgu telah jelaskan tadi. Seterusnya adalah piramid peralihan atau dinamakan sebagai piramid regresif. Kalau kita tengok ciri piramid regresif ini, dari segi struktur umur, golongan dewasa adalah lebih ramai daripada golongan tua dan muda. Golongan dewasa, golongan dewasa yang ini, betul. Golongan ini adalah ramai lelaki dan perempuan. Kadar kelahiran adalah rendah, betul. Kadar kelahiran di sini kalau kita tengok adalah sangat rendah ya. Sangat rendah. Kalau tengok peratus populasi ribu itu hanya 106, lebih kurang 66,000 lebih saja untuk perempuan dan 132,000 untuk lelaki. Maksudnya kadar kelahiran untuk piramid peralihan ini adalah sangat-sangat sedikit. Dari segi jangka hayat penduduk adalah tinggi melebihi 85 tahun. Ya betul, ada sampai umur 100 tahun lagi di sini. Kalau kita tengok umur dia perempuan, dan peningkatan golongan tua yaitu kumpulan umur 60 tahun ke atas, betul. Dari segi sini 60 tahun ke atas. Secara keseluruhannya jumlah penduduk perempuan adalah lebih ramai daripada lelaki, betul. Golongan perempuan adalah lebih ramai daripada lelaki. Coba kalau kita tengok di sini golongan perempuan sangat ramai. Macam mana kita mau tengok dia ramai atau tidak? Tengok yang di bagian sini. Tengok dia sampai di sini kan. Golongan perempuan ini dia melebihi dia sampai pada 330,000 orang. Begitu juga dengan lelaki yang hampir sama, tetapi bila dicampur dijumlahkan golongan perempuan adalah ramai. Jadi apa yang dipelajari kena faham dalam piramid regresif ini ialah piramid ini berbentuk hampir menegak. Contoh piramid hampir menegak, anggaplah hampir menegak 3 segi gitu kan. Lepas tu graf ini mempunyai tapak piramid yang kecil. Tapak dia sikit maksudnya kadar kelahiran dia adalah kurang. Bahagian tengah piramid yang melebar menunjukkan bahawa golongan dewasa adalah ramai. Ini maksud dia. Golongan dewasa adalah ramai dan ramai juga golongan tua. Puncak yang semakin melebar menunjukkan golongan tua semakin bertambah, yaitu kadar kematian adalah rendah dan jangka hayat bagi negara ini adalah tinggi. Contoh adalah negara Singapura. Dan kalau adik pelajar tahu, Singapura ini adalah merupakan negara yang mengamalkan dasar penduduk yang sedikit. Diorang tidak suka hati seluruh rakyat. Diorang ni melahirkan ramai anak. Mereka ada dasar negara tersendiri, yang mana hanya satu keluarga, satu orang anak. So itu sebab kenapa kadar kelahiran itu di sini adalah sedikit, manakala golongan dewasa semakin ramai dan begitu juga dengan golongan tua. Tapi bagi golongan muda yang kecil-kecil semakin tiada, semakin sedikit maksudnya. Seterusnya piramid yang ketiga adalah piramid stabil. Dari segi struktur piramid stabil ini, dari segi struktur umur ia adalah seimbang bagi golongan muda dan golongan tua. Kadar kelahiran dan kadar kematian yang adalah rendah. Dari segi jangka hayat adalah tinggi. Tengok di sini betul sangat tinggi.
Tengok orang-orang tua yang hidup sampai 70 hingga 74, sampai 36% lagi begitu. Begitu ramai golongan tua dengan golongan tua lelaki perempuan dia. Jangka hayat penduduk adalah melebihi 85 tahun, betul, lebih daripada 85 tahun. Jadi apa yang adik pelajar kena faham dalam piramid ini ialah piramid stabil ini selalunya menggambarkan penduduk di negara-negara maju seperti Sweden dan Jepun. Piramid stabil berbentuk tegak. Piramid ini adalah stabil berbentuk tegak. Keadaan ini menggambarkan perbezaan penduduk mengikuti kumpulan umur yang tidak ketara. Ini juga menggambarkan keseimbangan umur muda, dewasa dan tua. Maksudnya muda ada, dewasa ada, tua ada, semuanya seimbang. Sebagian besar negara yang mempunyai penduduk stabil mengalami pertumbuhan penduduk sifar, iaitu zero population. Ini disebabkan oleh kejayaan amalan perancang keluarga, tahap pendidikan yang tinggi dan juga kebanyakan penduduk yang berkerjaya. Jadi apabila sebut piramid stabil, adik pelajar kena ingat piramid stabil ini adalah merupakan piramid yang agak seimbang dari segi umur, populasinya, dari segi jangka hayatnya, dari segi jantinanya. Itu sebab dia dinamakan sebagai piramid stabil, di mana golongan tua seimbang, golongan muda seimbang, golongan dewasa seimbang, dan begitu juga dengan golongan muda. Dan ingat, biasanya piramid stabil ini diamal ataupun berada dalam kelompok golongan negara-negara yang maju seperti Jepun dan Sweden. Jadi seterusnya adalah piramid terganggu. Kalau kita lihat dari segi piramid terganggu, piramid ini adalah tidak seimbang karena golongan dewasa sangat sedikit. Tengok di sini, sangat sedikit. Kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi, jangka hayat adalah rendah, bilangan golongan tua adalah rendah, betul. Bilangan perempuan lebih ramai daripada lelaki. Biasanya, jadi tafsiran bagi piramid ini disebabkan oleh faktor seperti peperangan, penyakit, atau polisi kerajaan. Piramid terganggu ini juga tidak mempunyai bentuk khusus. Contoh muda di negara Zimbabwe yang ramai mengidap penyakit AIDS dan pelbagai jenis penyakit lain sehingga menyebabkan kadar kematian adalah tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini dari pelajar, piramid terganggu ini bermaksud piramid ini adalah sangat-sangat tidak stabil karena piramid ini menggambarkan tentang keadaan di tempat itu sangat tidak stabil dari segi umur, jantina dan jangka hayat, karena berlakunya beberapa faktor seperti peperangan, penyakit, dan juga polisi-polisi kerajaan tertentu. Jadi sebagai contohnya peperangan, apa yang ada dapat gambarkan, kalau sebuah negara berperang sudah tentu banyak rakyat yang mati. Jadi apabila banyak rakyat mati, maka itu akan mengganggu kepada pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut, dan akhirnya menyebabkan piramid di kawasan tersebut menjadi terganggu seperti yang adik pelajar dapat lihat di sini. Jadi adik pelajar, untuk topik pembelajaran hari ini kita ada belajar mengenai 4 topik utama mengenai piramid, yaitu pertama piramid progresif, kedua piramid peralihan, ketiga piramid stabil, dan keempat adalah piramid terganggu. Apa yang ada di pelajar kena faham di antara keempat piramid ini ialah pahami struktur umur bagi setiap piramid ini, dan fahami setiap jangka hayat dari segi piramid ini, dan juga fahami nisbah jantina dari segi piramid ini, karena setiap piramid mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Jadi apa yang cikgu boleh simpulkan dalam topik ini, piramid progresif, bila disebut tentang piramid progresif, ia adalah merupakan piramid yang jelas kepada negara-negara yang sedang membangun, di mana dari segi kadar kelahirannya tinggi, dan tapi dari segi golongan tuanya adalah sangat rendah, dan kadar kematian adalah kadar golongan tua yang meninggal adalah tinggi. Ini adalah bagi piramid progresif, dan ia biasanya berada dalam kelompok negara-negara yang sedang membangun, dan kita Malaysia adalah terdiri daripada golongan piramid ini. Kemudian kedua adalah piramid peralihan. Piramid peralihan ini, apa yang adik pelajar kena faham, dia adalah merupakan piramid yang mana menyebabkan kadar kelahiran kawasan itu adalah sangat-sangat rendah, dan biasanya ia disebabkan oleh sesebuah polisi kerajaan seperti di Singapura yang mengamalkan dasar satu keluarga, satu orang anak sahaja. Ini disebabkan negara tersebut mempunyai kadar pertumbuhan penduduk yang
Kalau dia tidak buat dasar begitu, maka apabila terlampau ramai rakyat, maka negara Singapura akan mengalami kepadatan penduduk yang terlampau padat dengan tapak tanah yang sangat kecil. Maka itu sebab kerajaan Singapura buat dasar seperti itu. Dan apa yang adik-adik pelajar kena ingat, dalam piramid regresif ini ataupun piramid peralihan, golongan dewasa adalah ramai. Begitu juga dengan golongan tua. Tetapi dari segi kadar kelahiran, piramid ini adalah sangat-sangat sedikit. Piramid yang ketiga adalah piramid stabil. Ini adalah merupakan piramid yang sangat stabil, di mana golongan mudanya stabil, dewasanya stabil, dan tuanya adalah stabil. Dan biasanya piramid ini dimonopoli oleh negara-negara maju seperti Jepun dan juga Sweden. Akhir sekali, cikgu jelaskan piramid terganggu adalah merupakan piramid yang sangat-sangat tidak stabil dalam sebuah pertumbuhan penduduk. Ini disebabkan oleh faktor peperangan, penyakit, dan polisi kerajaan yang ada di negara tersebut, menyebabkan kadar pertumbuhan di negara itu tidak seimbang dan mengalami kerosakan, sedikit kerosakan demi kerosakan disebabkan oleh faktor-faktor peperangan ataupun penyakit. Jadi untuk hari ini itu saja topik yang kita pelajari. Cikgu harap adik pelajar semua telah dapat info ataupun maklumat mengenai pembelajaran kita pada pagi ini. Dan cikgu ucapkan terima kasih atas kesungguhan adik pelajar mendengar penerangan daripada cikgu. Dan seterusnya kita akan berbincangan di dalam grup Telegram dan menjawab soalan quizzes yang cikgu akan berikan di dalam Telegram. Sekian dan terima kasih.